majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala pada pagi yang bahagia ini kita dapat bertemu ya untuk sama-sama kita melihat pada tajuk kita pada hari ini, usah berhenti melangkah. Setelah kita bersama ya pada Ramadan ini, kita sudah pada Ramadan yang kesekian kalinya ini, kita ingin sama-sama ya melihat bagaimana panduan daripada Al-Quran. Dan sepanjang Ramadan ini kita memfokuskan kepada surah Al-Mulk. Apakah pelajaran permata yang boleh kita ambil daripada ayat demi ayat daripada 30 ayat surah Al-Mulk, yang kita yakin bahawa ini adalah motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga adalah motivasi iman untuk kita sebagai ayah-ayah yang bersama, bagi ibu-ibu yang menemankan ayah dan juga anak-anak ya yang berada dalam keluarga. Kita yakin bahawa kita ingin merancang agar di sini bahagia hasanah, dan kita ingin sampai ke akhirat sana nanti dengan hasanah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel kita, Al-Fadil Ustaz Nik Bakri Nikmat. Selamat datang Ustaz. Ya, dan juga Al-Fadil Ustaz Dr. Anwar Hasin ya sebagai qari jemputan kita pada hari ini untuk kita mendengarkan bacaan, kita belajar cara baca yang betul, dan juga kita nak melihat pengalaman sambil kita melihat kepada tajuk kita pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita lihat dahulu kepada video paparan sebelum kita meneruskan agenda perbincangan kita pada hari ini. Saya di masa saya kecil-kecil dulu dan dididik oleh bapa saya adalah jangan berbeza, jauh berbeza dengan didikan zaman sekarang. Didikan saya masa dulu banyak kepada kekerasan. Maksud dia kekerasan yang membina lah, bukan kekerasan yang dia kalau tak boleh, tak boleh. Sebab kita di dalam Al-Quran pun ada cakap kan, kalau tu tak boleh, memang tak boleh lah. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya berterima kasih kepada bapa saya, didikan yang diberi pada saya selama ni. Dan saya pun terapkan pada anak-anak saya jugalah, insya-Allah lah. Kebanyakannya saya ikut bapa saya lah. Sehingga kan saya kalau pergi sekolah, hantar anak saya ke sekolah, saya akan bawa anak saya jumpa dengan guru belajar dia, guru kelas dia, buat urutan. Kalau saya boleh buat urutan, saya buat urutan. Ini anak saya cikgu, didiklah seperti mana yang sepatutnya kita cikgu didik. Kita ni sebagai seorang mak bapak kadang-kadang tak mampu, dan kita pun tak ada satu sistem ataupun satu pengalaman lah untuk kita didik cara yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak saya, anak tiri tak ada, saya tak ada begitu. Dan saya panggil suruh dia, orang panggil saya abah juga, bukan pakcik. Sebab panggilan tu memembangkan peranan lah. Saya tak ada bezakan antara dia orang. Salah tetap salah. Kalau saya pejam mata pun, saya mati pun hari ni kan, harap itu je lah, balik pada agama. Macam panduan dalam Quran pun dah siap ada dah, ikut je. Tak payah kita nak pening-pening kepala, besok nak jadi apa, besok nak jadi apa, ikut je. Tapi usaha tetap ada, bukannya kita ikut je tak ada usaha kan. Usaha tetap ada, kena ada usaha. Tak boleh nak kata kita ambil agama lah, balik apa-apa pun balik pada agama lah, insya-Allah lah. Itu kalau kita pegang, dunia akhirat kita untung. Percayalah dengan agama, percayalah pada Allah yang mengatur segala-galanya. Itu yang harapan saya lah, balik pada agama kita, balik ajar anak dengan Islam, bawa dia pergi masjid, surau, dekatkan dia dengan agama.
Begitulah perkongsian daripada Encik Rahim bin Abu Cik ya, sebagai seorang kontraktor cleaner yang menjadi ayah kepada 6 orang anak ya. Bagaimana harapan demi harapan mendidik anak dan pengalaman dididik oleh ayah itu yang diambil sebagai panduan bersama, dan dalam masa yang sama tahu bahawa ada had ataupun ada kekurangan dalam diri yang diperlukan ya untuk terus bergerak langkah ke hadapan. Maka pada hari ini untuk kita memaknai dan melihat bagaimana menguatkan semangat bagi ayah-ayah yang menonton yang bersama pada hari ini, ataupun ibu yang menemankan ayah yang ingin memberi semangat kepada ayah untuk terus melangkah, mari sama-sama kita baca daripada surah Al-Mulk ayat 14 hingga 16 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasim. Silakan. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 14 hingga 16. Apakah patut Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui ya perkataan yang dirahsiakan ataupun yang dinyatakan, sedangkan dia maha halus, maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka makanlah, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripadanya rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Adakah kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika dia tiba-tiba mengguncangkan bumi ini? Ini adalah 3 ayat daripada halaman 563 Al-Quran, dan kita ingin melihat ya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nik Bakri pada hari ini Ustaz ya. Berbicara tentang Encik Rahim sebentar tadi, beliau membesarkan anak, ada anak kandung, ada anak tiri, beliau sebagai kontraktor cleaner. Maksudnya ada pelbagai tanggungjawab sebagai seorang ayah. Bagaimana ya dalam ayat ini, kalau boleh Ustaz bahaskan, jelaskan, famshu, berjalanlah kalau kita ambil terjemahan begitu saja kan, tetapi apa maksud di sebalik ayat ini untuk kita ayah-ayah yang mendengar pada hari ini dapat ambil pelajaran daripada ayat ke-15 ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih pada Fadhil Ustaz Fazrul dan qari kita Dr. Anwar. Tuan-tuan, para ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, berkait dengan apa yang kita dengar daripada bacaan tadi, khususnya merujuk pada ayat 15 daripada surah Al-Mulk. Saya nak sentuh yang pertama sekali sebagai seorang ayah, dan pesanan untuk ayah ialah kita hendaklah sentiasa mengingati 2 nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama mengatakan nikmat yang paling utama nak dibandingkan dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana nikmat iman dan Islam itu dia datang agak kemudian, iaitu nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Ni'matul ijad memberi maksud nikmat Allah menjadikan kita. Allah mencipta kita. Dan Allah lah juga yang mencipta anak-anak kita. Ini adalah suatu nikmat yang perlu kita sentiasa ingat bahawa kita tak akan mampu berbicara sebagai seorang ayah, dan kita tidak akan mampu hidup sebagai seorang anak dan membesarkan anak-anak kita dan bersama dengan ayah kita, kecuali Allah mencipta kita. Kadang-kadang kita bertanya hari ini, kenapa kita ada anak, ada isteri, ada rumah, ada itu? Kerana kita itu ada. Itu suatu benda yang, sebagaimana perkongsian Cik Rahim tadi, ada suatu perkongsian merasai betapa kita ada anak yang diadakan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Yang keduanya ialah nikmatul imdad. Nikmatul imdad ialah nikmat Allah memberi bantuan kepada kita untuk terus ada.
hidup melalui sebuah perjalanan yang telah ditetapkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya betapa Allah itu Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut, yang maha teliti dalam menyusun gerak kehidupan perjalanan hamba-hambanya. Maka Allah berpesan kepada kita, famshu fil ardi. Hendaklah kita berjalan di atas muka bumi ini. Wa kulu min rizqih, dan makanlah daripada rezekinya. Iaitu menunjukkan kepada kita bahawa Allah sudah persiapkan semuanya. Maka tajuk yang begitu sesuai untuk kita bicara pada kali ini adalah usah berhenti berjalan. Teruskan perjalanan ini walau apapun yang kita lalui sebagai seorang ayah dengan anak-anak kita, kerana Allah sudah persiapkan semuanya. Sudah siapkan semuanya, ya. Wallah. Jadi ini dia punya maksud daripada ayat 15 ini, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Jalan, ya, jalan saja. Kat sini tak digunakan wasari'u ataupun fastabiqul khairat, Ustaz, ya. Famshu ini maksudnya jalanlah, kan, jalan, tak payah berlari sangat. Nak ceritanya tentang rezeki sudah ada, tenang-tenang sahaja. Cuma bila bercakap tentang tenang-tenang sahaja, zaman PKP, Ustaz, kan, ya, tenang-tenang juga, kan, tapi kalau hujung bulan, kan, ada sebahagian yang alhamdulillah, kan, boleh bayar bil, boleh bayar yuran anak sekolah. Tapi ada juga yang kata bahawa saya dah berusaha, kan, dah berusaha, bukannya tak kerja, pergi cari kerja, tetapi nampak gayanya kadang-kadang orang buang kerja, ada orang potong 50%, ada syarikat-syarikat yang potong sampai 70%, kan. Jadi macam mana memaknai kepada ayat 15 ini agar ayah-ayah yang mungkin sebahagiannya ini menghadapi cabaran rezeki, maksudnya cabaran rezeki, apa cara melihat perkara tersebut? Silakan. Baik. Di antara salah satu apa yang kita sedang lalui sekarang ini adalah ujian daripada Allah. Satu musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak sebut secara ringkas, Fazrul, ya. Saya pernah meminta suatu nasihat daripada guru saya, sehingga saya meminta kepada beliau mendoakan khusus kepada hati saya. Saya kata, Syekh, tolong doakan pada hati saya, kerana dalam situasi yang kita sedang lalui setahun lebih ini, ialah kita sebagai seorang ayah juga merasai, sebagaimana ayah-ayah yang lain merasai, rasa sempit, rasa penat, rasa letih. Maka beliau mengatakan, aku nak bertanya kepada kamu, apakah kehadiran kamu, kehidupan permulaan kamu di dunia dengan pilihan kamu? Maka jawabnya tidak. Tidak, ya. Begitu juga suatu hari nanti kamu akan diakhiri kehidupan kamu dengan sebuah kematian. Adakah dengan pilihan kamu? Maka jawapannya juga tidak. Maka kalaulah kamu sudah memahami bahawa awal kehadiran kamu di dunia untuk kamu hidup, memulakan kehidupan, dan suatu hari nanti akan berakhirnya kehidupan kamu dengan sebuah kematian, maka fahamlah kamu bahawa di antara pertengahan hidup dan mati itu juga bukan dengan pilihan kamu dan kehendak kamu serta ketetapan kamu. Maka di saat Allah menguji kamu, hendaklah kita sebagai seorang ayah khususnya, kita kena banyak bergantung dengan Allah, berdoa dengan Allah, merayu dengan Allah. Salah satunya ialah berbicara kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mampu membantu kita dan menenangkan hati kita. Maka salah satu contohnya, Allah Ta'ala ni sebenarnya, dia nak kita hidup sebagaimana kehendak dia. Bukan sebagaimana kehendak kita. Kerana kita tidak cukup berpengalaman dalam melalui sebuah perjalanan yang begitu jauh. Ya, kita sekarang dalam sebuah perjalanan. Ada setengah ulama mengatakan kita bukan dalam sebuah perjalanan. Kita sekarang sedang diperjalankan oleh Allah. Sebab tu tajuk ini usah berhenti. Kerana kalau kita ingin berhenti pun kita tidak akan mampu berhenti. Maka contohnya di saat Allah uji kita dengan kesedihan yang memerlukan kita menangis, maka menangislah. Merayu pada Allah. Di saat Allah memberi kegembiraan kepada kita, maka ketawalah. Di saat kita sakit, maka terimalah kesakitan itu. Tetapi jangan pernah sekali-kali lupa untuk usaha dan ikhtiar. Dan usaha dan ikhtiar ini ada sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu daripada cara untuk kita mengatasi kehidupan yang sedang kita lalui, kerana semua dan masing-masing sedang merasainya. Dan yakinlah Allah tidak akan sesekali menyusahkan kita sebenarnya. Mungkin pada zahir mata pandangan kita nampak ianya adalah susah, tetapi hakikatnya ialah suatu kesenangan. Sebagaimana surah yang ringkas yang kita baca, surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Dan ada ayat lain lagi Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka dalam sebuah perjalanan yang begini, terbeban sedikit dengan ujian yang ada, jangan pernah hati
tidak bergantung dengan Allah dan tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Nik ya, sebagai motivasi kepada kita bahawa awal kita bukan pilihan kita, hujung pun kita tak boleh nak pilih bila nak matinya, bila nak dekat mana, dekat Mekah ke dekat London ke kita meninggal ya. Dan di tengah-tengah ini sebenarnya adalah satu babak kehidupan yang dijalankan, yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berusaha yang terbaik mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah motivasi untuk ayah-ayah yang berhadapan ya, kita semua berhadapan dengan pelbagai cabaran. Ada yang berhadapan cabaran ekonomi, ya, pendapatan, duit. Ada yang bukan yang bahagian situ, bahagian anak pula ya, bahagian keluarga, isteri ataupun mungkin bapa mertua. Semua perkara itu menyeru kepada kita untuk terus melangkah. Dan mungkin kalau saya bersama dengan Ustaz Dr. Anwar ya, Ustaz, dalam zaman PKP ni Ustaz ya, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Tetapi kalau kita nak flashback baliklah ya, saya selalu nak tahu flashback punya cerita ni kan. Ustaz bersama dengan keluarga, bersama ayah ya, bercakap tentang rezeki ya, tentang keperitan. Mungkin ada pengalaman ke Ustaz melihat ayah dahulu yang momen dia perit ataupun dia rasa macam dia mungkin tak cakap kan, tapi yang Ustaz perasan lah yang sebenarnya masih sampai sekarang teringat, sama ada perit bahagian rezeki ke, perit bahagian menguruskan anak ke, tapi itu yang menyebabkan menjadi motivasi juga kepada Ustaz sampai sekarang ini. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Fazrul dan juga Ustaz Nik Bakri, nikmat kita. Kalau nak sorot dalam sejarah lah, memang saya pun bukan daripada keluarga yang senang. Tapi bila kita, biasalah tuan-tuan dan perempuan semua, bila kita di fasa remaja, kadang-kadang kita tak nampak pengorbanan ayah kita tu. Kita tak nampak susah perit, susah payahnya dia mencari rezeki, seperti mana anak-anak kita sekarang juga. Anak-anak sekarang dia mudah minta semua benda, tak dapat dia memberontak. Tetapi sebenarnya jauh di sudut hati ayah tu, cabaran rezeki ni memang satu benda yang ada pada semua keluarga saya rasa. Kalau orang yang duit tak banyak, dia rasa sempit. Tetapi orang yang duit banyak, dia rasa tak cukup pula. Jadi mungkin kalau pada saya lah, dalam kehidupan saya, memang saya melihat ayah saya seorang mula-mula pemandu teksi asalnya. Ya, dan dia bekerja siang malam, pergi ke laut pula lepas tu jadi nelayan. Dan sekarang dah tak bekerja lagi. Bila dia tak bekerja, saya sayup hati, kenangkan selama ni dia lah yang mendanai kami. Ya. Dan rupa-rupanya saya juga sedang melalui fasa tersebut. Tapi saya teringat pada firman Allah satu benda ni. Satu firman ni yang memang sebenarnya kita kena sedar. Yang mana rezeki ni bukan kita yang tentukan. Bukan kita yang choose berapa nak dapat. Dan orang lain choose pun tak juga. Apa Allah Ta'ala kata? Dia relate dengan satu amal ibadah yang kita buat tiap hari 5 hari semalam. Dan 5 kali sehari semalam. Iaitulah salat. Dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu mengerjakan salat. Dan tekunlah, sabarlah dalam mengerjakan dia. Kemudian Allah Ta'ala relate apa? La nas'aluka rizqa. Kami tak minta pada kamu rezeki pun. Maksudnya apa? Solatlah. Jangan peduli, jangan risau tentang rezeki sebab kami tak minta rezeki pada kami. Kami hanya minta kamu ibadah, solat kepadaku. Nahnu narzuquk. Kami tak minta rezeki pada kamu. Sedangkan kamilah yang memberi rezeki pada kamu. Maksudnya setiap keluarga ni, semua Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki dia. Wal aqibatu littaqwa, dan pengajaran yang baiklah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bila sebut tentang ayah ni, kita dalam mencari rezeki, apa pun kita mesti jangan tinggal solat, saya rasa. Solat itu yang tadi yang Ustaz sebut tu lah, hubungan, connection dengan Allah tu. Kalau connection yang utama solat tu kita fail, memang kita akan sangkut bab rezeki. Sebab itu punca rezeki utama. Sebab dari situlah Allah Ta'ala kata, aku akan bagi rezeki kamu. Nahnu narzuquk, la nas'aluka rizqa. Kan? Semua tengoklah binatang yang tak boleh terbang tapi rezeki dia terbang. Kita yang boleh berjalan, terbang, berenang, semua benda ni. Kan? Kalau tak ada, maksudnya mungkin kita sangat jauh dengan Allah. Kalau sempit rezeki kita solat duha, minta Allah Ta'ala bukakan rezeki kita. Kalau ada di dalam perut bumi, kalau ada di langit, turunkanlah, kita berdoa setiap hari. Kita faham tak doa tu? Kadang-kadang tak faham. Itu menjadikan kita kadang gagal dan kita menyalahkan takdir dan sebagainya. Memang perik zaman sekarang, tetapi
connection, itulah connection utama, hubungan utama itulah solat tadi. Tak boleh tinggal. Itulah yang saya pelajari daripada ayah saya dan semua guru-guru kami, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Anwar Hassin ya, berkongsi tentang pengalaman dan kita yakin semua ayah-ayah ada ayah masing-masing. Kita belajar memerhati. Kadang-kadang dia tak cerita pun Ustaz ya, tak cerita, kita perhatikan saja ya bagaimana kepayahan, kesungguhan mencari rezeki. Mungkin ada sebahagian yang daripada anak orang kaya kan, tetapi di situ juga ada kepayahan. Bercakap tentang rezeki ini, kalau dalam ayat ini Ustaz ya, dalam ayat yang ke-15 ini, kalau boleh Ustaz ceritakan sikit, rezeki ini adakah sekadar berkaitan dengan duit semata-mata ke, ataupun wakulu mir rizqih ini memang kalau makan tu makan makanan lah kan, tapi kalau boleh cerita rezeki secara konsep lebih luas di dalam Al-Quran ini, apa sebenarnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Satu perkataan yang selalu kita faham merujuk pada apa yang telah disebut oleh Allah berkaitan dengan rezeki ini, biasanya apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi lah. Biasanya orang faham duit. Ya, rezeki itu adalah duit. Tak ada duit, tak ada rezeki. Ya, sebenarnya rezeki itu adalah suatu perkataan yang sama ada ianya merujuk kepada benda yang nampak ataupun benda yang tidak nampak. Ya, benda yang nampak, duit nampak, harta nampak, tanah, rumah, kenderaan nampak. Dan ia juga merujuk pada benda yang tak nampak. Contohlah, antaranya Rasulullah mengajar kita doa, Allah marzuqnal fahma wal ilma. Ya Allah, engkau rezekikan. Digunakan perkataan Allah marzuqna. Ya Allah, engkau rezekikan kepada kami al-fahma, faham, wal ilma, ilmu. Jadi ilmu juga, kalau seandainya seorang ayah itu mampu memberikan, tidak mampu memberikan rezeki pada zahirnya secukupnya lah, sesempurnanya. Ya, kerana keterbatasan sebagaimana apa yang disebut oleh doktor tadi. Dan saya sangat-sangat bersetuju dengan doktor. Kegagalan kita sebenarnya, Al-Fadhil Ustaz, bukan kegagalan dalam mencari rezeki. Sebenarnya kegagalan kita dalam berinteraksi, berhubung dengan pemberi rezeki. Itulah Allah. Kegagalan yang sebenarnya. Kerana Ramadan ini, Allah sudah mempersiapkan kita untuk menjadi seorang yang akan diberi rezeki seluasnya. Allah minta kita puasa 30 hari, baca Quran 30 juzuk, berterawih 30 malam. Kerana nak satu perkataan taqwa. Ya. Dan bila mana kita bertakwa, Allah sebut dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini adalah suatu ayat yang suatu jaminan dari Allah bahawa Allah akan berikan kepada orang bertakwa itu sesuatu rezeki yang dia tidak mampu ataupun dia tidak jangka rezeki itu. Jadi itulah masalahnya. Cuma persoalan yang kita tekankan lagi sekali, jangan kita sekadar memahami bahawa rezeki itu harta benda yang banyak, tetapi anak yang soleh, isteri yang solehah, tubuh badan yang sihat, akal yang waras, hati yang sentiasa menjiwai kehidupan bahawa ia ada dalam sebuah perjalanan menuju kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Itu juga adalah rezeki yang tak ternilai untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz ya, menjelaskan rezeki itu ada yang nampak, ada yang tak nampak. Semuanya itu mahal ya. Kadang-kadang orang sanggup bila duit banyak, tetapi bila katakan anak tak berapa nak solat contohnya kan, sanggup dia bayar macam-macam ya, kerana harga daripada rezeki anak yang soleh itu, ataupun isteri yang solehah, ataupun suami yang soleh sebagai ayah yang memimpin untuk masuk syurga sekeluarga. Jadi kita ingin melihat lebih lanjut lagi bagaimana kalau katakan ada yang saya dah cuba tu tapi tak menjadi kan, sama ada rezeki yang nampak ataupun rezeki anak saya tak berapa menjadi, macam mana nak uruskan sebagai seorang ayah. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah أستغفر الله رب البرايا
Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini dalam tajuk kita usah berhenti melangkah. Kita mengambil pelajaran daripada ayat ke-15 surah Al-Mulk bila Allah menyeru untuk famshu fi manakibiha. Teruslah berjalan di segenap penjuru wa kulu mir rizqi, dan makanlah daripada rezeki, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah akan kembali semua di kalangan kita, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak satu keluarga. Kalau sampai masanya nanti seperti mana yang dimaklumkan oleh Ustaz sebentar tadi, maka pengakhiran kita tanpa pilihan, ya, maka pada waktu itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita ingin menyambung kepada perbincangan kita bila kita bercakap tentang melangkah ini mencari rezeki ataupun saya nakkan keluarga saya yang soleh, yang solehah itu tadi. Tetapi ada cabaran. Ada cabaran bila katakan Ustaz, ya, bila ada anak yang dulunya comel, lepas tu bila dia dah naik 6-7 tahun, bila dah masuk alam remaja, macam-macam cabaran yang ada. Bagi sebahagian ayah, dia menyatakan bahawa sama ada yang kasar sangat tu, dia kata engkau bukan anak aku. Begitu kan, bila anak dah buat perangai tu. Tetapi ada pula yang sebahagiannya kata dia ada kesedaran sikit, tapi dia mudah-mudah sahaja dia terus hantar anak dia ke sekolah tahfiz, sekolah agama. Ustaz, tolong handle anak saya. Tak tahu saya nak buat macam mana Ustaz. Ni kan Ustaz je lah yang, padahal dia lah dulu yang merindukan anak ini. Jadi sebenarnya bila wujud perkara ini adalah sesuatu yang real, ya. Maksudnya dia menyebabkan kadang-kadang ayah putus asa, dia rasa macam tak dapat saya nak menguruskan anak saya ini. Jadi bagaimana cadangan daripada Ustaz melihat kepada realiti yang berlaku dalam masyarakat sekarang, iaitu bila anak menghadapi ataupun bermasalah, apa ayah kena buat sebenarnya untuk jangan sampai dianggap sebagai ayah berhenti melangkah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Suatu perkara yang saya nak dahulukan berkaitan dengan bicara kita pada kali ini, di saat seorang ayah berdepan dengan ujian melalui anaknya. Para guru kita berpesan kepada kita bahawa hendaklah engkau mendidik anak-anakmu mengikut zaman mereka, bukan zaman kamu. Ini salah satu daripada apa yang kita ataupun ayah terlepas pandang barangkali. Sebagaimana apa yang disebut di awal tadi, bahawa kita kadang-kadang kita menerima secara langsung pendidikan daripada ayah kita. Betul. Dan kita tidak pernah menafikan bahawa hari ini kita jadi ustaz, kita jadi guru, kita jadi engineer, polis dan sebagainya lah hasil daripada didikan ayah kita. Namun satu benda yang kita kena faham bahawa zaman itu berbeza. Maka mungkin salah satu sedikit kecuaian atau kegagalan kita sehingga kita tidak mampu menjadikan anak kita seumpama apa yang kita nak, ialah kita tidak memberi ruang kepada mereka untuk hidup dengan zaman mereka. Dan satu perkara yang kita kena lihat bahawa jangan terlalu cepat berputus asa. Usah berhenti ia berjalan. Kerana apa? Kerana salah satu apa yang kita kena faham sebagai seorang ayah, kita lihat realiti kehidupan ini. Berapa ramai orang yang berjalan di atas satu jalan tapi destinasinya berbeza. Ya, berapa ramai orang yang berjalan di atas satu jalan tetapi nasibnya berbeza. Maka begitulah kita dan anak kita. Maka salah satu pesanan daripada guru-guru kita ialah kun ma'a iradatillah. Pertamanya sebagai bekalan seorang ayah ni, kun ma'a iradatillah. Hiduplah sebagai kehendak Allah. Masya Allahu kana, segala perkara yang dikehendaki oleh Allah untuk berlaku, pasti dia akan berlaku. Wa man lam yasha' lam yakun. Suatu perkara yang suatu perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk ianya tidak berlaku, pasti dia tidak akan berlaku. Maka kadang-kadang kita nak anak kita begitu dan begini, begitu dan begini. Ya, tetapi ia tidak bertepatan dengan kehendak Allah. Oleh yang demikian, seorang ayah sentiasa berdoa kepada anaknya dengan menggantungkan doa itu, permintaan itu, kehendak itu kepada Allah. Ya Allah, aku nak anak aku ni jadi ustaz contohnya. Tapi tak nampak jadi ustaz. Tapi dah masuk sekolah tahfiz. Dah pergi ke madrasah. Nampak gaya nak jadi apa ya? Jadi lain. Maka dia nak jadi YouTuber. Ya. Gamer dan sebagainya sekarang. Okey, baik. Maka ya Allah, aku minta kepadamu kau jadikan anak aku ini mengikut kehendak-Mu.
Kalau engkau berkehendak untuk menjadikan dia seorang technician, kau jadilah sedia seorang technician yang beriman dan soleh. Jangan mengikut kehendak kita. Kerana kehendak kita kadang-kadang tidak bertepatan dengan kehendak Allah. Ini yang masalah seorang ayah. Akhir sekali dia rasa kecewa. Sehingga kan yang Ustaz Fazrul sebut tadi, aku tak mengaku dia anak aku. Tuan-tuan, para ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, jangan pernah terlintas di hati tuan-tuan dan kalian semua sebagai seorang ayah untuk melepaskan dan menafikan dia bukan anak kita. Kerana sesuatu yang tidak akan mungkin dinafikan. Selagi mana darahnya mengalir darah kita, maka tak akan mungkin sesuatu itu. Ada benda-benda yang kita kena faham. Contoh kematian. Kematian adalah suatu bukti yang tidak akan mampu dinafikan oleh sesiapa sahaja. Maka begitulah keturunan silsilah. Maka jangan pernah ada dalam hati menafikan dia sebagai anak kita walau siapa dia suatu ketika yang saat kita melihatnya. Kerana mungkin suatu hari nanti dia menjadi seorang insan yang soleh dengan doa dan hubungan kita dengan Allah melalui Al-Quran. Wallahu a'lam. Saya Terima tambah kasih. sikit Ya, apa ya. yang disebut oleh Ustaz Nik tadi. Ya. Nabi Muhammad SAW, kalau nak kira bapa saudara dia, datuk dia, semua tidak beriman dengan Allah. Kalau kata nak tak mengaku sebagai saudara kandung ataupun saudara adik-beradik, boleh saja Nabi Muhammad. Tapi sehingga ke akhir hayat baginda SAW, masih lagi berdakwah kepada mereka. Ya. Itu kedudukan, maksudnya ayah ni lagilah dekat dengan anak. Sejahat-jahat mana anak ataupun senakan-nakan mana anak tu, kita tak boleh berputus asa. Maksudnya kita terus berdoa untuk kebaikan kepada anak-anak kita. InsyaAllah ya. Jadi itu panduan yang kita lihat juga dalam sirah Nabi ya. Kesungguhan Nabi itu sendiri tidak pernah berhenti melangkah sampai ke hujung usia ya yang akhirnya ditentukan Allah pada umur sekitar 63 tahun itu. Allah panggil Ar-Rafiqul A'la terus ya bersama menuju pada Allah, tetapi masa yang ada, cabaran yang ada tetap juga diharungi kerana ini adalah sebahagian daripada kesungguhan bersama dengan iradatullah sebentar tadi ya, dengan apa yang Allah inginkan, bukan ikut apa yang kita inginkan ya. Dia kalau ikut apa yang kita inginkan Ustaz ya, dia cepat stres kan ya. Ibu ataupun ayah kata nak anak jadi saya engineer, saya nak anak saya engineer kan. Saya ustaz nak anak saya jadi ustaz. Jadi kesannya ialah khawatir kadang-kadang doanya itu pun paksa-paksa pada Allah pula kan. Macam si ayah lebih mengetahui berbanding dengan pencipta kita sendiri yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk ahli keluarga. Jadi kita nak baca satu lagi ayat daripada surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 39 hingga 44 untuk kita lebih memahami ya. Kita ambil permata daripada surah An-Najm ini, surah bintang pada ayat 39 hingga 44 dipimpin Ustaz Dr. Anwar Hasim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 39 hingga 44. Maksudnya ialah dan manusia hanya memperolehi apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang ketawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ada panduan yang saya yakin ini selari apa yang Ustaz nyatakan. Cuma nak minta Ustaz jelaskan dekat sini. Adhaka wa abka, amata wa ahya. Ini untuk sama-sama ayah-ayah pada hari ini, saya sendiri Ustaz ya, dapat pedoman penting daripada surah An-Najm ini sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'd. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah berbicara tentang ketawa dan menangis.
tentang hidup dan mati. Inilah yang membuktikan bahawa segala-gala dalam perjalanan hidup kita ini adalah dari Allah. Dan saya suka menyebut antara istilah mudah, mungkin bagi kita lah istilah mudah. Maka setengah para alim ulama menggunakan perkataan harful jar. Harful jar. Ya, daripada mana kita? Minallah. Ke mana kita? Ilallah, kepada Allah. Untuk kita hidup atas muka dunia dengan siapa? Billah, dengan Allah. Bersama siapa? Ma'allah, bersama Allah. Maka inilah apa yang nak disampaikan kepada kita bahawa Al-Quran mengajak kita hidup dengan Allah. Hidup bersama Allah. Salah satu zikir yang kita baca, para ayah yang dirahmati Allah sekalian, la haula wa la quwata illa billah. La haula, tidak ada upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, melainkan bi. Allah guna perkataan bi, ya, dengan Allah. Sebab tu setengah ulama mengatakan sebenarnya hidup ni lebih mudah begini sahaja. Kun abdan, jadilah hamba Allah. Kun abdan, jadilah hamba Allah. Dan hamba ini adalah suatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua, hatta Nabi dan Rasul pun. Nabi SAW adalah kekasih Allah. Tapi di saat malam pertemuan dengan Allah, Allah menggelarkan Nabi itu abdun. Subhanallazi asra bi'abdi. Bi'abdi. Saya yakin kita semua para ayah sekalian ada kekasih. Siapa kekasih kita? Anak-anak kita itulah kekasih kita, orang yang kita kasih. Ibu dan ayah itu orang yang kita kasih. Maka di saat kita menggelarkan ibu kita, memanggil ayah kita, kita tak akan memanggil ayah kita dengan hamba. Benar ya? Betul. Tetapi Nabi yang dicintai oleh Allah itu sebagai kekasih Allah. Allah sebut hamba. Apa maksudnya? Allah nak suruh kita jadi hamba. Maka apa makna hamba? Hamba ialah tidak ada pilihan macam kita sebut tadi. Hamba tidak ada ketentuan dalam diri mereka. Maka di saat Allah tentukan untuk kita menangis, sebagaimana kita berbicara sebelum daripada ini. Di saat ayah perlu menangis, menangislah sebagai seorang ayah. Ya. Menangislah sebagai seorang anak, menangislah sebagai seorang isteri. Di saat Allah nak kita ketawa dan bergembira, maka bergembira. Sebab tu, bila di saat kita tengok orang lain gembira, kadang-kadang dia terlebih sikit ketawa, kita jangan kata apa-apa. Mungkin saat itu saat dia bergembira dan ketawa, mungkin saat lain dia menangis. Maka itulah kehidupan yang terbaik. Ya. Guru-guru kita mengajar kita, para masyayikh mengajar kita bahawa apa yang kita nak ulang balik tadi ialah hidup dengan kehendak Allah. Insya-Allah kita akan berbahagia. Ya, itulah menangis, ketawa. Bahkan suatu hari nanti kita kena tahu bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Sebab itulah paling mudah nak hidup sebagai hamba ni hidup dengan dua huruf. Hidup dengan dua huruf. Huruf pertama hidup dengan ba, huruf kedua hidup dengan lam. Sebab tu dalam suratul Fatihah ayat pertama mula dengan ba. Bismillah. Bismillah. Hidup dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, dengan kehendak Allah, dengan keampunan Allah dan segala-gala dengan Allah. Yang kedua hidup kerana Allah. Ayat kedua alhamdulillah. Hidup kerana Allah. Ya, maka menangis kerana Allah, ketawa kerana Allah, sedih kerana Allah, maka jadilah ayah kerana Allah. Masya-Allah. Ya, bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Jangan pernah, ya, kerana tak akan mungkin kita faham sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tanpa merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Nik Bakrim ya, menjelaskan tentang panduan dua huruf ya, ba dan lam sebentar tadi. Itulah yang kita ulang-ulang pada setiap hari ayah-ayah ya, pada waktu solat kita ya, bismillah, ba ya, bahawa sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya adalah dengan pertolongan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan buat pun kita buat apa-apa, kita memuji pun adalah untuk Allah. Kalau kita apa sahaja cabaran yang ada, dan bila Ustaz Nik menyatakan tadi bahawa sebenarnya kita kalau nak pastikan langkah kita ini kuat, maksudnya kena bergantung kepada Yang Maha Kuat lah kan. Pasal kalau bergantung kepada diri kita, memang sebagai seorang hamba kan, memang lemah sebenar-benarnya. Dan ini motivasi penting untuk ayah, kerana kadang-kadang ayah ni Ustaz ni, dia pasal dia ketua, jadi dia rasa macam orang lain bergantung pada dia kan. Tapi terlupa pula bahawa saya ini kena ada pergantungan tempat lain baru dapat sumber kekuatan. Kalau tidak, rasa setahun kahwin kuat kan, 2 tahun, 3 tahun, tapi kalau kena kutuk, kena marah setiap hari dekat WhatsApp kan, mengapa boleh tahan, habis, runtuh satu kekuatan pada seorang ayah, yang menyebabkan mungkin tadilah Ustaz ya, kalau ada masa abkar, Allah
bagi peluang menangis itu menangislah ya. Wa adhaka itu biarkan ya peluang untuk kita bergembira, ketawa, kerana itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin di hujung ini kita ingin mendengar ya daripada ustaz sendiri satu nasihat ya, satu nasihat untuk memastikan ayah-ayah jangan putus asa ya, jangan berhenti melangkah dalam hidup kerana ada panduan yang Allah bekalkan. Nasihat daripada ustaz, silakan. Terima kasih kepada Ustaz. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak sebut dalam bahasa yang paling ringkas. Hidup ini adalah sebuah perjalanan daripada yang dekat kepada yang dekat, iaitu daripada Allah kepada Allah. Hidup adalah sebuah perjalanan daripada dekat kepada yang dekat, daripada Allah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh demikian, para ayah yang dirahmati Allah sekalian, jangan pernah menjauhi Allah. Jangan pernah sekali melakukan sesuatu yang menyebabkan kita jauh dengan Allah. Kerana kita akan gagal dalam perjalanan kita sebagai seorang ayah yang akan mendidik anak-anak kita ke syurga. Dan tidak ada jalan yang paling baik untuk mendekatkan kita kepada Allah, sentiasa berbicara dengan Allah melalui Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Nik Bakri menyampaikan pesanan untuk kita semua ya, jangan kita pernah berhenti penat berbicara dengan Allah ya, kerana bila kita membaca Al-Quran ini Allah berbicara dengan kita. Solat Ustaz ya, solat itu untuk kita berbicara dengan Allah, dan dua perkara ini penting. Inilah juga perkongsian daripada Encik Rahim sebentar tadi, nakkan anak ini beragama ya, istilah daripada Ustaz Dr. Anwar Hassin tadi, walau macam mana rezeki macam mana pun solat itu ya, kerana sumber rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mungkin sedikit tapi cukup Ustaz ya. Kadang-kadang banyak tetapi masih lagi tak cukup-cukup, kerana ia bergantung kepada bagaimana Allah menentukan. Dan kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jalan terbaik yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kepada kita kefahaman bagaimana jangan bertangguh ataupun jangan berhenti dalam melangkah ini, teruskan perjuangan, kerana Allah yang menyatakan pada ayat 44 surah An-Najm, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah lah yang betul-betul mematikan, menghidupkan. Selagi Allah tak matikan kita, itu maksudnya Allah ingin kita terus melangkah sebagai seorang ayah. Walaupun mungkin menangis, mungkin gelak ketawa, ada peluang masa-masa itu, tapi itu juga ditentukan oleh Allah. Kita berjalan, buat yang terbaik mengikut apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dipimpin menjadi ayah yang boleh terus melangkah, terus bersemangat dalam kehidupan kita pagi ini. Kita bersama Ustaz Dr. Anwar Hassin, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurniakanlah kepada kami zuriat-zuriat yang soleh, dan Kau jadikanlah kami ini hamba yang beriman kepadamu sentiasa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami ini ayah-ayah yang sentiasa bekerja kuat kerana-Mu, ya Allah, demi-Mu, ya Allah, untuk menyara anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Serta Kau jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bergantung kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nik Bakri Nikmat ya, hari ini berkongsi Ustaz tentang bagaimana istilah famshu fi manakibiha itu tadi, untuk kita memaknai faham rezeki itu bentuknya ada yang nampak, ada yang tak nampak, dan juga kita memahami bahawa sebenarnya Allah lah sumber, dan Allah mengulang dengan betul-betul pada ayat 43 44 surah An-Najm ini, wa annahu huwa adhaka wa abka. Boleh sahaja terus saja wa adhaka wa abka terus je Ustaz ya, kalau belajar bahasa Arab, tetapi Allah tekankan berkali-kali kerana kadang-kadang terlupalah Ustaz ya. Ayah macam saya jugalah kan, kadang-kadang dia waktu penat dia boleh terlupa bahawa sebenarnya selagi belum lagi Allah tentukan amat ya, Allah mematikan ataupun mengakhirkan kehidupan saya, ayah-ayah yang ada, sebenarnya Allah bekalkan macam-macam untuk kita terus melangkah sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada siaran akan datang. Kita sama-sama doakan tuan-tuan
dapat kita bina ya kerangka ayah yang bertakwa, sebagaimana dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menyumbang dan menyumbang idea apa yang dapat daripada majlis ayah ini ingin kita lebarkan, dan moga-moga tuan-tuan yang menyumbang idea, menyumbang wang ringgit ini akan menatijahkan yang terbaik untuk diri kita, untuk diri keluarga kita, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Allah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal qataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal qataya,